Syafiqah. Syafiqah ni bila dah? Ya, Ustaz. Okey. Wang ni 5. Nanti keluar dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami sekumpulan Perkenalkan diri anda. Tunjuk. Nama saya Nur Syafiqah Fitrah binti Yusof, I173024008, dan pada hari ini saya akan menerangkan mengenai ajaran Milah Abraham. Kita masuk kepada pengenalan. Izzah, slide pengenalan Izzah. Iaitu ajaran Milah Abraham ini adalah satu daripada ajaran sesat yang menyelinap masuk di Malaysia. Ajaran ini berasal dari Bogor, Indonesia. Mereka mendakwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini telah berakhir sejak tahun 1324 Hijrah dengan kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah akibat serangan puak Mongol ke atas Baghdad, yang mana mereka telah membuang kitab khazanah Islam ke dalam sungai, dan ajaran Islam yang dianuti ini adalah palsu. Iaitu pengasas ajaran ini adalah Ahmad Musaddiq yang telah mengaku sebagai Rasul yang dibangkitkan untuk membaharui ajaran dan membentuk kerajaan Islam yang sebenar. Golongan ini mendakwa bahawa Milah Abraham ini adalah ad-din, pegangan besar yang membawa ke jalan yang lurus lagi benar. Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berkata bahawa jalan yang lurus adalah jalan yang dibawa oleh Nabi. Salam ini bermakna Nabi Muhammad SAW telah menegakkan satu sistem kehidupan, iaitu sistem Milah Abraham setelah kejatuhan Islam pada tahun 1324 Hijrah. Dan mereka ini mendakwa bahawa golongan musyrik termasuk para ulama ini telah membawa ajaran Islam yang palsu dan hendaklah bertaubat dengan memilih kembali ad-din Milah Abraham ini berdasarkan dalil-dalil yang mereka ketengahkan. Setelah itulah daripada saya, dan disilakan design yang seterusnya. Okey, teruskan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Izzah binti Abdul Rahim. Saya akan terangkan tentang sejarah pertubuhan ajaran Milah Abraham. Okey, ajaran Milah Ibrahim ni adalah salah satu daripada ajaran sesat yang Milah masuk di Malaysia. Ajaran ini berasal asalnya dari Bogor, Indonesia. Mereka dakwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah berakhir sejak tahun 1324 Hijrah dengan kejatuhan kerajaan Bani Abbasiyah akibat serangan puak Mongol ke atas Baghdad yang telah membuang kitab-kitab khazanah Islam ke dalam sungai, dan ajaran Islam yang dianuti kini adalah palsu. Macam kita tahu, pengasas ajaran ini adalah Ahmad Musaddiq. Ia telah mengaku sebagai Rasul yang baru dibangkitkan untuk memperbaharui agama dan membentuk kerajaan Islam yang sebenar. Ini adalah sedikit siarah pertubuhan ajaran Milah Abraham. Seterusnya saya terus memperkenalkan yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatin Hazwani binti Muhammad Nasri. Nombor metrik
I17302377. Okay, seterusnya saya akan masuk kepada modus operandi. Yang pertama, para pengikut dalam ajaran Islam ini lebih aktif dengan menggunakan pelbagai jenis nama untuk menarik golongan pelbagai pihak. Seterusnya, mereka telah menggunakan premis tetap, iaitu di rumah pengikut, sewa, bangunan, pejabat swasta ataupun kerajaan dan seumpamanya. Cara pengajian mereka dilaksanakan secara talaqi, iaitu bersemuka dalam kelompok-kelompok kecil sekitar 3 hingga 5 orang dengan dipimpin oleh seorang penyampai, iaitu wakil rasul. Penyampai menggunakan nama singkatan dan memakai penampilan yang biasa dan kemas. Kemudian penyampai menggunakan Al-Quran terjemahan sebagai subjek utama dalam pengajian mereka. Penekanan mereka kepada ayat-ayat tertentu untuk dijadikan hujah bagi meyakinkan peserta bahawa ajaran milah Abraham ataupun Ibrahim merupakan golongan Islam sebenar dan menanamkan sifat taksub kepada ketua dan ajaran yang dibawa untuk mengembalikan ajaran Islam yang sebenar. Seterusnya, slide seterusnya. Izzah, slide seterusnya. Izzah, slide seterusnya. Dia pergi masak dulu kot. Internet. Oh, tak slow. Okey, mereka penekanan kepada ayat tertentu untuk dijadikan hujah bagi meyakinkan peserta yang menyertai fahaman milah Abraham. Kemudian mereka menanamkan sifat taksub kepada ketua dan juga ajaran yang dibawa untuk mengembalikan ajaran Islam yang sebenar. Mereka menanamkan sifat taksub dan ketua dan ajaran yang dibawa dan menggunakan Injil, iaitu Bible, sebagai rujukan utama bersama Al-Quran. Kita masuk kepada keahlian. Hasil mereka ini mempunyai latar belakang agama dan kebanyakannya kurang pengetahuan tentang agama. Kemudian mereka ini mempunyai kenalan rapat yang sedia ada terhadap golongan ajaran milah Abraham. Mereka telah mempunyai sumber pendapatan yang tetap dan juga mempunyai latar belakang yang mewah dan berada. Keahlian bagi sesama ahli dalam gerakan ini dirahsiakan serta mempunyai beberapa lapisan pimpinan yang tidak dapat dikenal pasti. Dalam fahaman milah Abraham ini telah mencapai bilangan melebihi 100 orang dan juga menjadi sasaran utama adalah di kalangan anak muda. Itu sahaja dari saya. Seterusnya saya akan serah kepada presenter. Okey. Kalau boleh present tunjuklah muka. Presenter semua tunjuk muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Izzat, saya Nur Syafiqah. tunjuk muka, tunjuk muka. Okey, present. Nama saya Nur Syafiqah binti Osman. Saya akan membentangkan tentang ajaran milah Abraham. Okey, fahaman dan ajaran milah Abraham ni dia adalah menyeleweng dan bertentangan dengan ajaran Islam kerana dia mengandungi elemen-elemen yang seperti berikut, iaitu yang pertama membawa ajaran dan kerajaan baru, iaitu milah Abraham, yang mana mereka mengatakan bahawa kerajaan Islam ni dibawa oleh Nabi Muhammad yang mana telah jatuh sejak tahun 1324 Hijrah dan Islam yang dibawa selepas itu adalah palsu. Dan yang kedua, mereka mendakwa ada Rasul selepas Nabi Muhammad SAW. Mereka mendakwa bahawa ajaran Islam yang sekarang adalah palsu dan satu umat baru akan dipertanggungjawabkan untuk menegakkan din, dan ketika itu Allah menghantar Rasul
ataupun Mesiah iaitu bahasa Ibrani seperti Sunnatullah yang terdahulu yang mana mengikut kaum mereka sendiri. Okey, firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Yang bermaksud Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah rasul dan nabi-nabi dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Okey, yang seterusnya ajaran seterusnya mensyirikkan golongan yang tidak mengikuti ajaran Mila Abraham. Okey, kumpulan ini telah mensyirikkan golongan yang tidak mengikuti Mila Abraham, iaitu termasuk pada para ulama yang dahulu. Di mana selepas kejatuhan Islam pada tahun 1324 Hijrah sehingga kini, sebab Islam yang dibawa adalah palsu dan telah memecah belahkan agama serta Islam itu sendiri. Yang seterusnya adalah menggabungkan tiga ajaran agama iaitu Islam, Kristian dan Yahudi. Okey, selain terjemahan Al-Quran, mereka juga menggunakan kitab Taurat dan Injil di dalam pengajian mereka. Kerana di dalam Al-Quran ni, di dalam Al-Quran telah menggunakan kitab dan juga menerangkan bahawa Taurat dan Injil sebagai panduan yang menerangi. Seterusnya adalah ertian kumpulan ini ada mengatakan bahawa kiamat adalah daripada perkataan Arab iaitu qiyam, iaitu berdiri atau mendirikan. Dan perkataan kiamat itu di dalam Al-Quran merujuk kepada menegakkan adil. Iaitu tamatnya umat ini akan ada rasul baru yang mana yang akan menegakkan din dan sistem ini silih berganti sehingga keputusan Allah tu menamatkan dunia, dan mereka mendakwa ada cerita mengenai kiamat di dalam Al-Quran. Dan memahami Al-Quran dengan tafsiran sendiri. Okey, ayat-ayat Al-Quran yang ditafsir mengikut logik dan bebas mentakwil, yang mana mereka mentakwil mengikut kefahaman mereka dan memberikan berita gembira dengan kedatangan seorang rasul, dan juga mereka menafsirkan perkataan Ahmad itu disebut di dalam ayat tersebut bukan merujuk Nabi Muhammad, tetapi dia merujuk kepada seseorang yang bernama Ahmad. Itu adalah tidak melaksanakan solat 5 waktu dan solat Jumaat. Ini mengatakan bahawa mereka tidak melaksanakan solat fardu yang diwajibkan ke atas semua mukallaf, dan mereka mengatakan solat itu silah, yang mana yang berhubungan dengan ajaran milah tersebut, dan makna lain iaitu bersungguh-sungguh menegakkan adil yang melalui milah Abraham, bukan maksud solat yang dilakukan sekarang oleh orang Islam. Kerana solat senang, tetapi solat menegakkan din itu lebih mujahadah dari segi harta dan tenaga. Okey, yang seterusnya adalah taksub kepada ajaran sehingga sanggup memutuskan hubungan keluarga dan suami isteri sekiranya tidak mengikuti fahaman ajaran. Okey, atas pengadu didirikan oleh isteri dan anak-anaknya yang terlibat kerana tidak mahu mengikuti ajaran. Mereka mengatakan bahawa perempuan yang nak menyertai Abraham ni wajib si isteri tu menuntut cerai dari suaminya jika suami menolak menyertai milah Abraham atau sebaliknya. Seterusnya adalah perjanjian bai'ah oleh anggota milah Abraham. Okay, kumpulan milah Abraham juga dia mewajibkan anggotanya untuk buat aku janji, iaitu amalan kepada sesiapa yang melanggar janji, dan ganjaran bagi mereka yang setia pada janji, yang mana bagi mereka yang setia pada janji. Seterusnya di mana-mana orang Islam secara individu ataupun dilarang dan diharamkan untuk berpegang kepada fahaman dan ajaran. Termasuklah yang pertama, jadi pengikut kepada fahaman atau fahaman dan ajaran yang mempunyai persamaan dengan fahaman dan ajaran milah Abraham. Dan yang kedua adalah berada dalam
majlis atau sambutan yang berkaitan dengan fahaman dan ajaran Milah Abraham tersebut. Dalam mengisytiharkan diri sebagai orang yang berpegang dengan fahaman dan ajaran Milah Abraham apa-apa fahaman yang mukaan dengan melalui pengakuan bersumpah pun kaedah lain dan seterusnya berselindung di sebalik apa-apa aktiviti ekonomi perniagaan pendidikan kesenian iaitu melalui pertubuhan, persatuan atau syarikat yang mana mempunyai unsur-unsur persamaan ajaran. Seterusnya adalah memiliki ataupun menyimpan rakaman audio ataupun risalah yang atau buku majalah atau apa-apa terbitan yang menggunakan atau tanda-tanda yang mengandung fahaman dan ajaran mereka yang mana bertentangan dengan ajaran Milah Abraham. Dan kawan saya itu saya. Okey. Okey, sekarang kita masuk kepada fatwa-fatwa yang dengan Milah Abraham ini. Yang mana Masyarakat Jawatan Kuasa Tudingan Mukarrak Wilayah Persekutuan Kali 8 yang bersidang pada 19 November 2004 berkeputusan bahawa ajaran Milah Abraham ini adalah sesat dan menyeleweng daripada anti-Islam. Seterusnya, Jawatan Kuasa Fatwa bagi Selangor melalui Warta Kerajaan Negeri bertarikh 17 September 2015 telah memfatwakan bahawa ajaran Milah Abraham ini itu ajaran ajaran Islam benar. Kemudian kepada mereka yang terdengar dengan ajaran ini haruslah segera baik, dan bagi mereka yang berusaha untuk menyebarluaskan ajaran ini boleh diambil tindakan dan dihukum. Dan Majlis Fatwa Negeri Sabah bersidang dan membincang mengenai perkara ajaran Milah Abraham, setuju untuk memutuskan untuk diwakilkan di Negeri Sabah bahawa fahaman dan ajaran Milah Abraham ini adalah menyeleweng dan bertentangan dengan tindakan kepada presenter yang tersebut. Nama saya Nafari nama matrik 7.038. Okey, saya akan bertanyakan berkaitan dengan isu semasa. Ini adalah isu semasa yang pernah terjadi di Malaysia. Okey, terusnya Izzah. Izzah, seterusnya. Izzah. Okey, kita tengok pada bahaya Milah Abraham. Penularan ajaran sesat Milah Abraham mampu berkembang jika tidak dibendung dengan kumpulan ini disifatkan sebagai ancaman terbaru kerana jumlah pengikut akan berkembang dari semasa ke semasa. Kemudian ajaran sesat Milah Abraham sebagai falsafah dalam mewujudkan daulah Islamiah. Ajaran ini bermula daripada Indonesia. Sekian daripada saya. Okey, kesimpulan. Siapa? Syekah. Okey, saya fikir pulangnya. Okey, kesimpulan ajaran Milah Abraham ni ia merupakan ajaran yang bertentangan daripada ajaran Islam. Kepimpinan Milah Abraham ni sebenarnya tidak mempunyai latar belakang dan rata-rata mereka hanya terjemahan Al-Quran tanpa memahami ataupun tafsir Al-Quran. Dan ajaran mereka ni berasaskan pemikiran dan akal mereka. Oleh itu, disarankan supaya
dari diri daripada akan ajaran dan menjadi bentuk amalan ataupun perbuatan ekstrim boleh menjejakkan keharmonisan dan keselamatan ummah serta negara. Dan umat Islam juga dinasihatkan berpegang kepada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang jadi pegangan Islam di Malaysia. Habis dah? Okey, itu Milad Abraham. So, sekarang waktu jam berapa sekarang ni? 10 dah ya? 10 Ustaz. 10 dah sampai pukul 9 kan?